Zaman ini ramai orang yang mendakwa, rupanya mubtada khabar tidak beza. Jadi kata ramai ini, zaman ramai orang yang mendakwa, dakwa jadi guru, dakwa jadi tuan guru, syekh, apa dia lagi, baba, apa dia lagi, apa saja. Buhlah gelaran apa pun. Nah, tu rupanya mubtada khabar pun tak boleh nak beza. Jam. Mubtada khabar tak boleh nak beza. Baca kitab pun baris tunggang terbalik. Macam mana orang tadi boleh mengaku sebagai seorang yang menguasai ilmu. Apa? Itu kata Nabi SAW dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata al-Imam Zaini Dahlan radhiyallahu taala anhu, di antara bentuk menipu kepada Nabi adalah membaca hadis dengan barisnya tidak kena. Jadi bahaya tu. Jangan pandai-pandai betul baris dalam hadis kalau kata kita bukan ahlinya. Dan kalau kata ahli tak apa, tak ada masalah ni. Baris betul dah. Pi betul pula baris hak betul. Jam. Ni dia panggil buat pala. Ni dia buat pala ni letih. Buat pala ni letih. Pakat pandai-pandai duk pi nak pi rubah, nak abang kata kemah lah. Konon-konon kitab salah baris. Padahal yang salah tu dia. Kalau baris salah sungguh tak apa, tak ada masalah, diperbetulkan. Memang perlu pun diperbetulkan. Karena kemungkinan berlaku kesilapan dalam cetakan tadi adalah biasa. Karena tidak ada yang sempurna melainkan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berlaku kesilapan dalam baris dan seumpamanya itu biasa. Tapi kalau perkara yang basic dalam pengajian bahasa Arab contohnya, tapi Arabnya pun salah, maka ketika tadi ianya luar biasa. Luar biasalah bagi orang yang mempelajari, dan bila tengok maka ni luar biasa. Berpakaian bagai guru itu mudah, mengajar seperti guru itu susah. Nak pakai macam tok guru senang, macam kita sebut tadi. Tapi bila nak bercakap, maka perlu kepada keilmuan. Dan ketika baca kitab, perlu kepada ilmu. Maka itu tak boleh dibuat-buat. Dan itu bukan dengan satu malam. Kita bukan Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Kita bukan Imam Al-Mahdi. Dan kita bukannya para awliya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi oleh Allah dengan ilmu. Ada di kalangan mereka yang mendapatkan sedemikian, tetapi mereka tidak meninggalkan dengan jalan mempelajari ilmu. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekhu Masyayikhina, guru kepada para guru kami, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari pernah mengadu kepada ayahanda beliau, Sayyidi Syekh Muhammad Al-Ghumari, Sultani Al-Awliya di Maghrib. Mengadu tentang pengajian beliau yang beliau jadi malah disebabkan kerana payah faham. Kata dia malah nak mengaji, dia kata. Maka kata Al-Imam Muhammad Al-Ghumari kepada anaknya Sidi Abdullah, ya bunai, al-ilmu matmunun lana, kata dia. Ini kalam yang kabir. Wahai anakku yang tercinta, ilmu itu dijamin kepada kita, dijamin kepada keluarga kita. Karena mereka keluarganya Nabi SAW, Ahlul Bait. Ilmu ni dijamin kepada kita. Dijamin maknanya apa dia? Maknanya kamu mengaji sikit, kamu tak mengaji pun boleh jadi alim. Boleh. Tidak masalah. Walakin, kata Syekh, khuz bil asbab. Ambil dengan sebab. Pergi mengaji. Pun begitu, walaupun ilmu telah dijamin, kata Sidi Muhammad Al-Ghumari, pun tetap dia suruh anak dia pergi mengaji. Dihantar anaknya ke Mesir, mempelajari ilmu dan duduk dengan abangnya Sidi Ahmad Al-Ghumari, dan menghadiri majlis dengan para guru di sana seperti Syekh Baqit Muti'i dan seumpamanya. Jadi mereka mengaji dengan para guru pada ketika tersebut sehingga tabahhar, dan jadi luas dalam ilmu mereka dan menjadi lautan ilmu. Pun begitu kena mengaji maksudnya. Jadi orang yang pun ada orang panggil apa, keturunan para guru, para ulama dan seumpamanya, tidak akan mendapatkan kemuliaan tadi dengan hanya sekadar menumpang kemuliaan daripada ayahanda kita sahaja. Ayah kita tok guru, duk bangga dengan ayah, dengan tok wan kita tok guru. Kalau kita tak mengaji macam tok guru tadi, maka tak perlu sebut pun lebih baik, kerana memalukan. Kerana kita tidak mengikut jalannya dia. Patah lagi kalau kata duduk di tempat pengajian, paling pemalah dia. Tu hebat. Tapi anak tok guru, cucu tok guru, duk bangga aja, habaq kata saya cucu tok guru, saya anak tok guru, tapi mengaji malah. Maka ketika tersebut tidak perlu dibanggakan dan perlu dia malu pada ketika tersebut dengan sikapnya tersebut.
Karena apa? Karena tak sepatutnya dilakukan sedemikian. Faham? Kalau berbangga dengan jalan tersebut, maka itu kerosakan sebenarnya. Patutnya dia kena ambil jalan tadi untuk dia menjaga dirinya dengan melakukan sesuatu yang seperti ayah dia dan tok wannya dan juga datuk neneknya dulu yang alim. Kena jalankan balik dengan jalanan tersebut. Gitu.